Okey. So, sebelum kita mula menjawab soalan, cikgu akan terangkan sikit tentang nota sikit, penerangan ringkas tentang penyata penyesuaian bank. Okey. So, penyata penyesuaian bank ataupun penyata bank kita boleh dapat daripada mana? Daripada akaun bank lah, daripada bank yang kita boleh sekarang pun mudah dengan adanya apps ataupun website, kita boleh masuk akaun kita secara online dan boleh download penyata akaun ataupun penyata bank kita untuk kita dapatkan setiap bulan. Boleh download setiap bulan. Ataupun pergi pada bank ataupun bank hantar melalui email biasanya. Okey. So penyata bank kita dapat mengetahui baki akaun bank. Akaun bank kita. Mengetahui jumlah pembayaran dan penerimaan. Kalau urus niaga tu dilakukan melalui bank, bermaksud ke semua urus niaga pembayaran tu akan didapat kita lihat dalam penyata bank. Okey, dan menyemak kita buat untuk menyemak dan membandingkan catatan di buku tunai dengan catatan di penyata bank. So kita buat catatan di buku tunai tidak mengikut penyata bank daripada awalnya. Okey. Bila penyata bank ni akan dapat biasanya di akhir bulan ataupun awal bulan seterusnya. Jadi selepas kita dapat tu barulah kita buat semakan dan pembandingan antara baki dalam akaun kita dalam buku tunai kita, bahagian bank lah, bukan bahagian tunai dan dengan penyata bank. So itu tujuan dia. Okey. So analisis akaun bank dan penyata bank. So kita boleh tengok dekat sini macam mana kita nak analisis. Kita kena tahu dulu bahawa baki buku tunai kita mesti sama dengan baki debit, baki awal buku tunai mesti sama dengan baki kredit dalam penyata bank. Okey. So korang kena tahu, anda nak tanya ke? Okey. So korang boleh kena tahu bahawa di sebelah debit buku tunai merupakan nilai di sebelah kredit bank. Manakala nilai di sebelah kredit bank, buku tunai bank, bahagian bank ni adalah nilai di sebelah debit penyata bank. Itu korang kena tahulah. So dia bertentangan antara satu sama lain. So korang kena tahu bila maksud didebitkan, akaun bank anda didebitkan. So didebitkan tu bermaksud duit daripada akaun anda ditolak. Manakala duit dikreditkan ke akaun bank anda, itu adalah pertambahan duit di dalam akaun bank. Akaun bank. Okey. So korang faham Kalau korang tengok perbandingan, ni tengok 260 sama tak? Okey. So jualan 1,200, so mesti dia bersilang dia bersilang antara satu sama lain. Okey. So kat sini ditunjukkan bahawa baki akhir buku tunai dengan baki akhir bank adalah sama. So sama, tidak perlulah buat penyata penyesuaian bank. Kalau tak sama baru kena buat. Okey, kita kena tengoklah. Okey, so kita nak tahu apa yang kita kena analisis daripada penyata bank dengan akaun bank buku tunai kita, iaitu kita menyemak baki awal buku tunai di bahagian bank dengan penyata bank yang sama baki dia. So kita tengok sama ke tak sama. Lepas tu kita tengok baki debit buku tunai mesti dilihat di sebelah kredit penyata bank. Ini dah beritahu lah tadi. So kalau kita nak tengok baki debit daripada buku tunai, kita mesti lihat di sebelah kredit penyata bank. Semak baki akhir buku tunai bank, bahagian bank dengan penyata bank, jika tidak sama nilai mesti membuat penyata penyesuaian bank. Kalau tak sama barulah kita buat penyata penyesuaian bank. Okey.
So apa tujuan kita menyediakan penyata penyesuaian bank? Okey. Pertamanya adalah mengenal pasti perbezaan yang berlaku di antara akaun bank dan penyata bank. So kita nak tengok apa beza dia. So kita nak kena betulkan lah. So mengenal pasti ketepatan catatan di buku tunai, bermaksud nilai yang kita catat tu sama tak dengan nilai yang dicatatkan di dalam penyata bank. Ada orang tersilap catat. So benda tu kena dilihatlah. Menyelaraskan baki di akaun bank ataupun bahagian buku tunai dengan baki akhir penyata bank mesti sama. Bukan baki penyata bank kena ikut baki buku tunai, tapi buku tunai tu bahagian bank mesti ikut baki akhir penyata bank. Itu baru tepat. Okey. So kat sini sebab perbezaan baki buku tunai dan penyata bank. So apa sebab-sebab yang menyebabkan buku tunai kita tak sama dengan penyata bank? So ada tiga lah. Ada tiga maklumat yang kita kena tahu. Pertamanya adalah butiran yang dicatat di buku tunai tidak dicatat di dalam penyata bank. Apa maklumat dia? Contohnya cek belum dikemukakan. Seantaranya adalah cek yang belum dikemukakan. Masuk cek belum dikemukakan, cek tu dah dikeluarkan oleh kita sebagai peniaga dan diberikan kepada, kita bayar kepada akaun belum bayar lah biasanya. So pihak mereka belum kemukakan cek tersebut ke bank lah. Dia belum pergi bank untuk mendebitkan, mendepositkan duit dia tu. Okey. Ataupun cek belum dikreditkan. Cek belum dikreditkan ni maksudnya kita terima cek daripada pembayar hutang ataupun akaun belum bayar ke ataupun mana-mana pembayaran yang kita dapat. So kita belum cek yang didepositkan ke bank telah didebitkan di dalam buku tunai. So kita dah debitkan di bahagian buku tunai tetapi belum ada lagi dicatat di penyata bank. Macam tu. Contohnya korang dah pergi. So hari ni tarikh dia 30 hari bulan. Korang dah pergi bank. Biasanya 30 hari bulan. Cek tu akan clear ataupun duit tu akan masuk pada 1 atau 2 hari bulan. Bergantung kepada cuti sekolah ke, cuti umum ke, hari hujung minggu ke. So dia biasanya macam tu. Jadi pada 30 hari bulan tu korang dah masukkan. Cuma belum masuk lagi dekat penyata bank korang. So dia akan masuk bulan seterusnya. So sebab tu, antara sebab itulah yang tidak ada dalam penyata bank korang. Okey. So benda tu ada tapi belum dicatat di dalam penyata bank. Dia akan masuk pada bulan seterusnya. Nanti kita tengok. Yang bulan seterusnya kita nak buat apa tu. Okey. Yang keduanya, butiran yang dicatat di penyata bank belum dicatatkan di buku tunai. So ini urus niaga dia nampak dalam penyata bank. Kita tak tahu pun urus niaga tu masuk, melainkan kita dapat penyata bank tu. Pertama sekali, penerimaan oleh pihak bank bagi pihak peniaga. Penerimaan ni kita dikreditkan duit di dalam penyata bank. Duit kita masuk tapi kita tak tahu. Bersamanya adalah faedah atas pinjaman, pindahan kredit, ada orang pindahkan duit ke dalam akaun kita tanpa dia beritahu ke, dia tak beritahu ataupun lambat nak beritahu. Dan dividen. Dividen ni atas contohnya simpanan ASB ke ataupun saham ke yang dia terima dividen. Okey. So yang keduanya, pembayaran oleh pihak bank bagi pihak peniaga. Yang ni pihak bank mendebitkan penyata akaun bank kita. Apa sebab dia? Dia tolak duit daripada akaun kita tu sebab apa? Pertamanya, sebab bayar buku cek. Ada cas bagi buku cek. Itu dia tolak lah. Cas perkhidmatan bank. Biasanya penggunaan akaun semasa mesti akan ada cas tahunan. Penggunaan. Perintah sedia ada. Ni perintah sedia ada ni adalah nilai yang ataupun pembayaran tetap yang dibuat setiap bulan.
yang dipotong daripada akaun bank. Ini pun pihak bank yang akan buat lah. Seperti insurans ataupun yuran ataupun lain-lain pembayaran yang kita potong dia setiap bulan lah. Itu perintah sedia ada. Okey, dan satu lagi adalah faedah atas overdraft. So kalau kita, akaun bank kita overdraft bank, so kita akan dikenakan cas. So cas tu pun akan nampak di dekat penyata bank sahaja. Dia tak mungkin dia ada bagi surat lah, surat makluman debit dan makluman kredit, tapi kadang-kadang tak adalah, bergantung juga kepada maklumat-maklumat tu dia bagi, kadang-kadang dia info, ada message. Kalau sekarang online dia tak ada surat, sekarang dia bagi info apps tu, dia masuk notification, itulah. Okay. So korang kena tahu juga aliran duit keluar masuk secara moden ni, secara ATM sekarang. Okay. So orang transfer, kalau orang transfer kita tahulah duit masuk, tapi ada certain tak diberitahu. Jadi kita check siapa yang bayar. Okay. So kita kena check nama dia. So antara sebab dia lah. Dan terakhir sekali dalam apa sebab kita nak membetulkan balik adalah kita dapat cek tak dilayan ataupun cek tak laku. So cek tak laku ni akan dikembalikan oleh bank kepada pemberi cek, bukan kepada kita, bukan kepada kita. Cek tu dia tak kembalikan kepada kita, dia akan kembalikan kepada pemilik cek, sebab dia beritahu kenapa, apa masalah dia, cek ni tak boleh diterima. Okey. So bila cek ni tak laku, kita dah catat di bahagian debit, buku tunai, duit masuk. So kita bila cek tak dilayan ni, kita mesti keluarkan balik nilai tersebut daripada akaun kita. Itu yang korang kena tahu dekat cek tak laku ni. Okey. Lagi apa yang ada dalam perbezaan ataupun penyata, kita nak buat penyata penyesuaian bank ni, kena ada apa je? Kesilapan yang berlaku di dalam buku tunai yang mungkin disebabkan kesalahan catatan. Kita tersilap catat pada nilai yang sebenar. Rujukan dari penyata bank. Kita nak rujuk, kita mesti rujuk bank. Nilai yang tepat adalah nilai daripada bank. Jangan kata nilai bank salah. Nilai bank. Bank tak boleh buat salah. Bank tidak boleh membuat kesalahan catatan nilai. So boleh orang marah kalau terkurang duit, orang marah. Tapi kalau terlebih catat, orang sukalah. Peniaga ke kita sukalah kalau bank salah catat duit kita banyak. Banyak lah duit. Rupanya salah catat. Sukalah kita duit banyak. Boleh berbelanja. So bank tak boleh melakukan kesilapan. Macam tu. Okey. So sebab tu kita akan bandingkan buku tunai kita di bahagian bank kita tu dengan penyata bank. So yang sahih adalah penyata bank. Korang catat tak sahih lah. So kalau berbeza, korang kena betulkan balik. Okey. Okey, apa itu cek tak laku? Korang nak tahu cek tak laku. Sebab apa? Jumlah tunai dalam akaun semasa tidak mencukupi. Jangan korang keluarkan cek, dalam akaun bank tu tak ada duit. Memang kena denda. Dan tidak terdapat kesilapan catatan pada cek. Salah tulis nama ke, salah tulis amount, tulis dalam ejaan lain, tulis dalam nombor lain. Itu cek rosak ke, koyak ke apa, itu tak boleh diterima. Tanda tangan tidak sama dengan pemilik. Dia tahu siapa pemilik tu, dah ada di tanda tangan pada pihak bank. So dia tengok, ni bukan tanda tangan pemilik. So cek tu akan tertolak lah. Dan cek tamat tempoh. Cek ni tak silap cikgu lah. Di antara 3 ke 6 bulan. Cek tu boleh. So kalau korang simpan lama cek ni, bukan boleh simpan sampai ke tahun depan. Dia tamat tempoh dia lah. Cek tu bila dia keluarkan, dia ada tempoh dia. Daripada tarikh cek tu dikeluarkan, so dalam tempoh 3 bulan ke 6 bulan, dia tak silap lah. So mesti pergi kat bank, depositkan ke bank. Jangan korang simpanlah tunjuk. Aku ada cek. Tak boleh lah macam tu. Sebab cek ni dia akan lupus masa dia. So korang kalau dapat hari ni, esok lusa mesti pergi bank untuk depositkan duit tu. Okey. Baik. Ada sebarang persoalan? Okey. So ada 2
Kaedah iaitu kaedah pertama adalah kaedah mengemas kini buku tunai. So kita kena kemas kini buku tunai, iaitu bermula dengan baki buku tunai yang terlaras. Baru kita boleh buat penyata penyesuaian bank. Yang kedua, tanpa mengemas kini buku tunai, ada dua cara juga, bermula dengan baki buku tunai ataupun bermula dengan baki bank. Nanti kita tengok kalau tak kisahlah nak mula daripada mana. Tapi kita ambil salah satu sajalah. So kalau korang nak hafal dua-dua, boleh tak ada masalah. Tapi cikgu ajar satu lah untuk mudah korang ingat. Okey. Langkah-langkah penyediaan. Kita nak menyediakan penyata penyesuaian bank kan. Okey. So langkah pertama dia adalah membuat perbandingan akhir buku tunai dengan baki akhir penyata bank. Kita tengok baki dia sama ke tak sama. Okey. So sah tak sama. Lepas tu kita buat pembandingan butiran debit di buku tunai dan juga membuat pembandingan sebelah kredit penyata bank. Bila butiran tu sama, kita boleh potong lah. Maksudnya benda tu dah selesai lah. So, benda tu dah ada dalam penyata bank dan ada di dalam buku tunai, kita boleh potong dia. Okey, yang ketiga membuat perbandingan butiran sebelah kredit di buku tunai dan butiran debit di penyata bank. Sama juga, kalau sama korang boleh potong atau tandakan. Maksudnya dah selesai. Okey. Seterusnya, langkah keempat, tentukan sama ada kesilapan catatan di buku tunai pada transaksi yang sama. Tandakan K. K ni kesilapan lah. Maksudnya korang ada melakukan kesilapan lah. Maksudnya tersalah catat nilai dia. So korang kena tengok. Langkah 5, lihat maklumat tambahan sekiranya terdapat cek tak laku dan ditandakan dengan cek tak laku. CTL lah. Di sebelah amount pada buku tunai. Okey. Tak semestinya korang ikut dia. Cara korang sendirilah. Korang nak tanda macam mana, tak ada masalah. Okey. Sediakan penyata penyesuaian bank mengikut kaedah dengan mengemas kini buku tunai. Atau tanpa mengemas kini buku tunai. Okey. Baik. So kita tengok di cara bagaimana dia mengemas kini buku tunai dulu. Ataupun format mengemas kini buku tunai. Okey. So kita kena tengok pertamanya butiran yang menyebabkan baki buku tunai bertambah. Contohnya buku tunai, kalau kita dapat daripada penyata bank, kita kena cari dividen, pindahan kredit, faedah atas simpanan. Itu akan bertambah di dalam buku tunai. So bila bertambah, dia duduk di belah debit buku tunai. Okey. Manakala kita tengok juga dalam penyata bank, bahagian debit penyata bank, ada tak cas butiran yang menyebabkan baki buku tunai berkurang. Contohnya cas bank, perintah sedia ada, macam dia kata dia tolak dan bayaran buku cek. So itu dikreditkan di dalam buku tunai. Ini cara kaedah atau cara kaedah dia untuk mengemas kini buku tunai lah. Nanti kita tengok soalan dia. Okey. So ada lagi yang terdapat di dalam buku tunai. Ada terdapat dalam buku tunai tetapi tersilap catat. Contohnya kesilapan catat di dalam buku tunai, penerimaan terkurang catat. Kita terima duit tapi kita catat kurang. So kita mesti tambah balik di dalam buku tunai di bahagian debit. Ataupun bayaran terlebih catat pun kita mesti debitkan di dalam buku tunai. Tetapi sekiranya kesilapan tu penerimaan terlebih catat. Kita catat penerimaan terlebih catat, kita mesti kurangkan balik nilai tu, mesti kreditkan balik. Macam ni dia mesti kreditkan balik ke dalam buku tunai di belah kredit. Begitu juga pembayaran terkurang catat. Bila terkurang catat, mesti kreditkan di sebelah kredit lah, buku tunai. Satu lagi, cek tak laku. Okey. Beres. Lepas korang selesaikan masalah ni, dalam buku tunai korang akan dapat baki HB yang baru. Ataupun baki buku tunai yang dikemas kini lah. Barulah korang buat penyata penyesuaian bank. Dekat penyata penyesuaian bank ni senang je. Korang masukkan cek yang belum dikemukakan, tambah dengan baki buku tunai tadi, dan tolak dengan deposit belum dikreditkan. Deposit belum dikreditkan. Okey.
So ini pula kalau korang menyelesaikan penyata penyesuaian bank mengikut tanpa mengemaskini buku tunai lah. Tanpa korang tak membuat kemaskini buku tunai ni. Contoh dia. So korang bolehlah nak kisah nak guna bermula daripada baki tunai, buku tunai ke ataupun nak mula daripada baki penyata bank. Okey. Biasanya cikgu akan guna kita ambil baki di buku tunai. Di buku tunai. Baki debit ataupun baki kredit di buku tunai lah. Lepas tu kita, sebab dia akan nanti, di akhir sekali kita akan dapat baki kredit di penyata bank. So sama dengan penyata bank yang kita dapat. Itu cara dia. So baki tunai, buku tunai, di belah debit ke belah kredit ke kita kena tambah lah. Tambah dengan, ini cek belum dikemukakan ni duit yang perlu masuk di dalam buku tunai lah. Cek belum, yang ni cek belum dikemukakan ni daripada pihak bank lah. So patutnya bank kena ada nilai ni. Okey. Yang ni yang tidak dicatat di dalam buku tunai, tak catat dalam buku tunai, tak catat buku tunai. Dan ada kesilapan amount di sebelah kredit terlebih catat, amount di sebelah debit terkurang catat di buku tunai. Dia kurang catat hasil dia. Penerimaan dia kurang dan kesilapan di sebelah kredit terlebih catatan ataupun terlebih bayaran. Tak apa, kita tengoklah soalan dia nanti. Dan tolak, ni tolak pula deposit belum dikreditkan. Cek tak laku. Cas bank, ini cuma cas-cas yang dikenakan. Dikreditkan lah. Mesti dikreditkan dari buku tunai, faedah atau overdraft, perintah sedia ada. Dan kesilapan terkurang catat di sebelah kredit dan juga terlebih catat di sebelah debit. Terlebih catat di sebelah debit. Okay, kita ambil satu saja. Korang tak perlu tengok banyak-banyak lah. Okay. Okay, so dah habis. So ada nak tanya awal ni? Okay. So kita akan tengok soalan. Okay. Soalan 4 ni dia suruh buat buku tunai dulu. Okay, tak apa. Kita tengok ada soalan satu lagi. Okay. Okay. Cikgu ada share ni soalan ni dekat dalam channel kalau korang tengok. Okay. Baik. So kita akan buatlah langkah-langkah yang kita tengok tadi. Mana? Dah print. Okey, alhamdulillah bagus. Okey. So dalam dah print Okey, so kita tengok soalan 6A ni dulu. Dia nak suruh buat apa ni? Dia suruh mengemaskini buku tunai. Okey, ni kaedah mengemaskini buku tunai dan penyediaan penyata penyesuaian bank. Okey. Baik. Okey, so kita tengok dulu penyata bank bulan Jun 2021 yang diterima oleh perniagaan Hanan menunjukkan baki yang berbeza di dalam buku tunai pada 30 Jun 2021. Berikut ialah buku tunai dan penyata bank. Kalau sama dia tak bagilah soalan tu. So mesti tak sama lah. Mesti dia beritahu baki buku tunai berbeza dengan penyata bank. Kalau soalan tu penyata bank dengan buku tunai tu sama baki dia, tak ada soalan lah jadinya. Okey. Okey, so pertama sekali korang akan tengok baki awal. So baki dalam buku tunai. Korang tengok. 1 Jun. Okey, 1 Jun. Okey. Baki akhir dia kan. Ni 610. 610 dan juga baki debit buku tunai di 2,720. Okey. So pertama yang korang kena cari adalah korang tengok dulu di sebelah debit buku tunai dengan di sebelah kredit buku tunai. Okey. So ada yang sama 6,300. So korang potong lah. 2,200 SARA tu sama. 3,200 tu ada. So korang potong lah. Yang sama korang potong. 5,400 tak ada. Ke tersilap korang tengok korang tengok ini. Macam tersilap lah. Kita tengok dulu tak apa. 1,600, 1,600 dan ada dividen. Okey. So dividen Ini dividen. Okey.
So yang lain 680 ni maksudnya cek belum dikreditkan lah dalam penyata bank ni. Betul. Dia belum dikreditkan. Okey. So baki ni kita ni lah, kita lain lah. Ni baki. So baki ni kita nak letak dalam penyata tu. Okey. Baik. Seterusnya, kita tengok di sebelah kredit pula. Kita tengok, biasanya kita tengok nombor cek. Nombor cek yang bermula yang pertama adalah kita tengok di bahagian buku tunai, iaitu dia bermula pada 14. So maksudnya cek yang 13 ni, cek ni dah selesai dah pada bulan lepas. So korang kena potong lah. Lepas tu korang tengok cek yang sama. Okay. Potong juga, bila dah sama potong lah. Potong 270 ada tak? Cek 16, 66, 80. So ni ada, potong. Okey. 433, 217, 17 ada 8. Okey, nilai dia betul. Okey. Nilai dia betul. Okey, habis lah potong. 18 dah. Cikgu potong 17. 17 pun tak ada juga lah. Okey, Tina ni 18 pun habis. Okey. 20 ada 1100. Okey, 1100. Okey. So yang dekat penyata bank ni ada 240, iaitu deposit tu. Deposit ke? Bukan deposit, insurans. Pembayaran insurans ni. Insurans. Yang ni 30 charge bank dan 70 ni buku cek. Nilai untuk buku cek. Okey. So ni adalah nilai yang belum didebitkan dalam penyata bank. Mungkin pelanggan kita belum lagi dia pergi untuk debitkan dia punya, ataupun dia punya cek ni lah. Belum ada lagi. Okey. So ada. So betul lah. 4,500 ni ada kesilapan catatan. Terkurang catat. Deposit terkurang. Dia deposit terkurang, sepatutnya dia 5,000. Ni kesilapan. Kesilapan. So sepatutnya 5,400, dia tulis 4,500. So dia kiranya hasil ataupun dia terkurang debit. Terkurang debit. RM 1,000 dalam buku tunai tu. Yang ni untuk kes tadi. Okey. So sebelum tu kita tulis dulu. Ni nampak ni. 14 Jun 2021 adalah tersilap rekod. Tersilap rekod. Okey. Cek daripada Christina yang didepositkan pada 25 Jun 2021 dipulangkan oleh bank dengan catatan merujuk penyuruh bayar 25 Jun. 25 Jun Christina. Okey. Yang ni lain. Okey, jadi cek tak laku. Cek tak laku. Sebanyak RM 680. Okey. Alright. Boleh? So ada sebarang persoalan dekat situ? Ada nak tanya sebelum kita jawab, kita buat penyata atau penyata penyesuaian bank ni? Okey, so biasanya soalan penyata penyesuaian bank ni dia duduk di bahagian B. Di bahagian B. Jarang, tak pastilah kalau tiba-tiba dia soalan bahagian nombor 3 ke nombor 2. Tapi biasanya tak adalah. Sebab markah dia tak banyak. Okey. So kita buat mengemas kini buku tunai. Okey. So kita tulis. Ni ada ruangan, cikgu dah sediakan ruangan. So cikgu akan tulis buku tunai.
tunai dikemas kini. Dikemas kini. Okey. Baik. So kita tengok baki akhir buku tunai tadi sebanyak 2,720 2,720. Okey. So kat bahagian ni atas ni cikgu nak tulis tadi je butiran dan RM lah. Tarikh korang boleh tulis lah. Butiran dan RM. Okey. Kalau tarikh korang tak tulis pun tak ada masalah pun. Okey. Baik. So baki buku tunai 2720. Okey. So baki BB 2720. 272. Betul lah. 2720. Okey. Okey. So ini baki buku tunai lah. Okey. Seterusnya kita nak buat apa tadi? Kita kena masukkan dividen semua tu. Ada tak? Yang ada di insurans. Insurans tu dan tadi. Insurans 400. Ni dividen. So ada dividen 480. Dividen 480. Okey, so korang boleh masukkan di bahagian debit buku tunai. Dividen 480. Lagi korang ada di sebelah kredit. So yang ni korang selesai, korang boleh potong lah. Okey. Tak ada, ada satu saja. Dan ada kesilapan terkurang catat. Kesilapan terkurang catat. Penerimaan. Penerimaan tu di sebelah debit tadi. So korang tulislah kesilapan atau terkurang catat penerimaan 1,000. Macam ni. Okey. So ini ruang di dalam buku tunai. Okey, so korang dah selesaikan yang ni tadi. Okey, ni korang dah selesaikan. Okey. Seterusnya kita tengok pula di bahagian kredit buku tunai. So bahagian kredit buku tunai korang tengok ada insurans tu dia bayar. Insurans 240 tak ada kan tadi insurans. So insurans tu adalah kita tulis perintah sedia ada. Perintah sedia ada. Kalau nak tulis insurans pun tak apa. Insurans 240. Okey. So selesai, bila selesai korang potong je terus. Charge band 30. Buku cek 70, betul tak? Buku cek 70. Okey. Ni, semua dah settle, dah selesai. Okey. Seterusnya, ada satu lagi. Iaitu cek tak laku. Cek tak laku. Cek tak laku. Berapa tadi amount dia? 680. 680. Okey, so kita dah selesaikan. So yang ni tadi dekat buku tunai 680 tu korang boleh potong lah. Okey. Baik. Okey. So kita nak kira baki HB yang baru lah. Baki yang baru. Okey. Korang cek betul-betul baki, tapi cikgu rasa baki HB juga silap kat sini duduk dia. Sebelah kredit baki HB dia. Tapi korang kena kira dulu betul ke tak? Jumlah yang mana lagi besar? 270 tambah 480 tambah 1,000. So jadi 4,200. So ni 4,200 lah paling besar. So tolak 4,200, tolak dengan 240, tolak dengan 30, tolak dengan 70, tolak dengan 680. So korang akan dapat 3,180. 3,180. Okey. Barulah kita pergi kepada penyata penyesuaian bank. Penyata penyesuaian bank. Okey.
Pada bila ni? Dia tarikh dia bila? Pada 30 Jun 2021. Okey. So ni RM butiran. Okey. Biasa untuk biasanya satu je lah. Kalau bahagian ni kita buat satu kolom je. Tapi 2 kolom pun tak ada masalah. Tapi untuk sebab kita dah selesaikan di dalam buku tunai yang dikemas kini, kita buat satu kolom pun tak apa. So cikgu pakai satu kolom je untuk kes soalan ni. Okey. So kita ambil baki debit buku tunai yang dikemas kini lah. Maksudnya baki yang ni baki ni lah. Baki kredit buku tunai tu. Ni baki. Dia baki debit Okey. Kenapa debit je dia duduk kredit? Kalau kita pindah ke sini dia jadi debit. Ni baki debit lah maksudnya. Baki BB tu. Baki di BB tu baki debit. So 3180. Okey. So sekarang ni kita nak buat apa? Kita tambah cek belum dikemukakan. Tambah cek belum dikemukakan. Kita boleh. Kurang catat penerimaan. Cikgu, cikgu salah kira. Sorry. Tadi cikgu ada salah kira tentang ni. Tentang, cikgu ingat 1000. Silap. 4,500 tolak dengan 5,400. Okey, sorry 900. Cikgu salah. Sorry. Cikgu salah kira. Cikgu ingat 1000. Cikgu betulkan balik. So, yang ni kurang 100 lah. Okey. 100. Okey, betul tak? Nilai baru ni betul tak? Okey, sorry tersalah tengok. Tersalah baca. Okey. So, tambah dengan cek belum dikemukakan. Belah mana cek yang belum dikemukakan ni? Yang mana? Yang mana cek belum dikemukakan? Belah debit dan buku tunai ke belah kredit buku tunai tu? Ni. Yang ni 2 ni. Yang ni 2. Belum, iaitu cek belum dikemukakan. Okey, so korang boleh tulislah cek belum dikemukakan. So, cek belum dikemukakan, nama dia lah. Kalau korang nak tak nama dia, siapa. Ataupun orang kita tulis nombor cek lah. 433215. 433215. 433215 dengan berapa nilai dia? 2750. Okey, 2750. So korang letak dia di bahagian ujung sekali tu. 2750. Satu lagi. Cek yang belum lagi, satu lagi tu 219. 3780. 3780. Korang, kalau salah, korang beritahu juga 433219. Okey. So korang boleh tambah lah. Okey, lepas tu tolak cek belum dikreditkan. Okey. Cek belum dikreditkan. Okey, so korang kira dulu. 30,000 tambah 2750 tambah 37. Korang dapat 9610. Okey. So cek yang belum dikemukakan tu, cek yang belum dikreditkan ada berapa tadi? Besarnya. Ini ada baki 600 saja. Sewa. Je. Macam ada tersilap. Ada tersilap ke? Cek belum dikemukakan. Ke terbalik?
Deposit belum dikreditkan. Kita tersilap ni. Cek belum dikreditkan. Salah tempat ni. Kedudukan yang salah. Sepatutnya kita ambil di sebelah debit tadi. Baru betul. Okey, sekejap ya. 0, 2, 0. So korang boleh check lah kalau korang tersilap masuk Tambah 122 tambah dengan 2360. Tak nak dengan 250. Tak nak dengan 37. Baik, ya. 1 tambah nilai baru. So, cikgu ada tersalah kira ke apa ni? Okey, baki debit, baki buku tunai tadi adalah 2720. Ya, cikgu semak ya, 2720. So kita tambah dengan dividen 2720 tambah 480 tambah dengan 900. So dapat 4100 betul. So kita tolak dengan 4100 tolak dengan 240 tolak dengan 30 tolak 70 tolak dengan 680. So kita dapat 3080. Okey. So baki buku tunai kita, debit kita adalah 3080. Okey, so ni betul tak? 3080. So yang lain tak ada. Kesilapan tadi kita dah betul kan? Okey. Salah semua dah. So 3080 tambah dengan 1200 tambah dengan 2360 tambah dengan 2750. Cikgu dapat 110. Kenapa ni dapat? Ya, ada kita tertinggal ke amount dia? Ulangkan. Ya, cikgu tengok dulu. Ada siapa buat tak? Tengok. Ada dapat yang sama tak? Ada cikgu tersilap masuk ke? Dan macam ni dia jadi besar. Ya, cikgu refer ya. Okey, seterusnya kita masuk kepada soalan penyata penyesuaian bank. Okey, so kita mesti selesaikan soalan penyesuaian bank ni mengikut cara yang dia ajar dalam cara macam mana kita nak mencari penyelesaian dia. Okey, so yang pertama yang kita perlu buat adalah kita semak dahulu baki akhir. So baki akhir bagi kedua-dua buku tunai dan juga penyata bank. So beza so kedudukan dia di sebelah debit. So bermaksud ini bermaksud overdraft bank. Draft bank. Okey. Okey, so sekarang kita kena semak lagi nombor cek yang lama. Nombor cek yang baru bermula pada 14. So kalau ada 13 kita kena potong. Okey. So seterusnya kita cari yang sama pada nombor cek, iaitu nombor cek 15 ada tak? Tak ada. Ada 14 ada. So kita potong. 14 so ada, potong. 15 tak ada, 16 ada, potong. 16 ada, kita potong. 17 kedai lim, 17 ada tak? 17 ada, so kita potong. Okey, Tina 18, so 18 potong.
So 18 kita potong. Okey. So gaji 1,100 ada. Gaji. Okey. So yang tinggal di sebelah kredit, buku tunai ada 2. Okey, dan di debit bahagian penyata bank ada 2. So kalau kita ada 3 So insurans dan buku charge bank dan buku cek. Okey. So kita akan tengok, mesti kita tengok berlawanan lah, berlawanan macam cikgu sebut sebelum ni. Okey. So kita tengok pula di sebelah debit buku tunai dan di sebelah kredit penyata bank. So ada jualan 6,300. Okey, Amin Sarah 2,200. Ni ada 2,200 yang sama nilai, kita potong. Okey, cek 32, Amin ni 32. Okey, jualan. Okey, ada macam perbezaan ni, kita tengok dulu. Kita takut dia kesilapan. Betul. Deposit pada tahun 14 Jun 2021 ialah kesilapan merekod. Kalau kita tengok dengan betul, kita akan boleh nampak lah. So kesilapan rekod. So kalau kita nak tengok jualan dekat debit dia penerimaan dia lebih kecil daripada nilai dekat penyata. Jadi so kita kena tolak 5,400 tolak dengan 4,500. So 900 ni adalah pengurang ataupun terkurang penerimaan nilai penerimaan ataupun kurang kurang. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pada soalan yang okey, Haziq 1,600. So 1,600 Hakim ada. Okey, so baik. Insurans tak ada. Insurans dividen ada dividen 480. Okey, so okey, dan ada lagi satu lagi, cek Aina daripada Kristina adalah rujuk penyuruh bayar. Okey, so cek tak laku bernilai 680 680. Okey, baik. So yang ni kita potong dulu. Okey, so ada ni baki. So ni ada 2. Okey, so seterusnya macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Dia nak kita menggemaskini buku tunai di ruangan bank. Okey, dan menyediakan penyata penyesuaian bank. Okey, so sekarang ni kita buat buku tunai okey, ini bahagian bank ruangan bank dengan bank. Okey, so nilai dia, so kita boleh buat, kita letak RM kat sini. So RM dekat sini so sini butir. Okey. Okey, so sekarang kita lihat yang di ruangan ataupun kita tengok baki dululah. So baki tadi overdraft. Bila baki buku tunai overdraft, so baki BB dia di sebelah kredit iaitu 2,720. Okey, seterusnya kita tengok di bahagian debit dulu. Debit penyata bank. So ada insurans ataupun perintah sedia ada. Dia ada, ini perintah yang selalu, maksudnya ditetapkan pembayaran dia 240 dia potongan. Okey, so selesai. Seterusnya charge bank 30, buku cek 70, betul tak? Cek 70. Okey, betul. So kita dah selesai. So kita ada satu lagi item di sebelah debit yang di sebelah kredit yang kita perlu tulis, iaitu cek tak laku. Cek tak laku kita kena keluarkan balik lah daripada debit buku tunai ke kredit. So cek tak laku sebanyak 680. Okey, kita tengok pula butiran di bahagian debit. Kredit penyata bank ada. Okey,
terkurang nilai terkurang so ataupun terkurang catat penerimaan terkurang catat sebanyak 900. Okey, seterusnya ada satu lagi, iaitu di sebelah ni dah habis, iaitu dividen 480. Okey, dividen dan 480. Okey, so dah tak ada urus niaga di sebelah bank. Okey, so kita kira baki HB ataupun baki untuk bank yang baru. Okey, so baki bank yang baru kita cek 2720 tambah 240 tambah 30 tambah 70 tambah 680, so jadi 3740. Dan okey, 900 tambah 480 tolak dengan 3740, so kita akan dapat 2360. Itu adalah baki HB. So 3. Okey, so seterusnya kita buka penyata penyesuaian bank. Penyesuaian bank. Okey, korang kena tulis penuh lah pada tarikh dia pada tarikh dia 30 Jun 2021. Okey, so ni kita kalau daripada buku tunai, kita mengemas kini buku tunai, kita tak perlulah buat dua kolom, kita ambil satu kolom sahaja. Okey, so pertama kita ambil baki kredit di buku tunai yang terlaras tadi yang kita dah betulkan, iaitu 2360. Bila kredit kita kena buat kurungan. Okey, lepas tu kita tulis okey, cek belum dikemukakan. Okey, so ni kena tambah so cek belum dikemukakan ada berapa dekat sini. Dekat atas ada 433215. Okey, nombor cek dia 433215 2750. Nilai dia 2750. Okey, seterusnya nilai yang ada lagi yang belum masuk, iaitu 433 19 lah. 433219. Nilai dia sebanyak 3780. 3780. Okey, so kita tolak lah. So 2360 negatif lah, kita letak negatif, tolak dengan 2750 tambah 50 tambah 37, so kita akan dapat 4170. Okey, lepas tu kita seterusnya adalah tolak dengan cek belum dikreditkan. Cek belum dikreditkan ada dua tadi, iaitu Nana 1200, Nana 1200, dan juga Anita nilai dia berapa tadi? Anita nilai dia 2360. 2360. Okey, so ni kena tolak. Kita tolak lah kedua-duanya. So kita dapat baki penyata bank. So mesti nak sama dengan baki penyata bank. Kalau tak sama, maksudnya kita ada melakukan kesilapan. Okey, so kita dapat 610. So dekat sini 610 sama dengan soalan penyata dia, ataupun baki akaun penyata bank sebanyak 160. Okey, so
So sekiranya berlaku kesilapan, kita boleh carilah balik kesilapan kita kalau kita salah letak ke, sehinggalah kita mesti dapat nilai yang sama dengan penyata bank. So penyata penyesuaian bank ni dia senang lah kalau kita buat kaedah macam ni, sebab kita boleh tahu kesalahan kita dan kita boleh betulkan. Okey, cuma janganlah kesalahan yang banyak, kesalahan yang sedikit, 1-2 kesalahan mudah untuk kita selesaikan dalam peperiksaan kita. Okey.